Minggu lepas kot. Minggu ni bukan? Rasanya 1, 3 tak? Bukan. Besok minggu depan ni bukan. 16 tak? Besok ketiga. So kita 23 insyaAllah. Betul. Betul. Baik. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Alhamdulillah untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan pengajian kita itu usul tafsir. Mana kita sampai ke akhir itu kita bincangkan berkenaan dengan turukut tafsir, jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Mana kita kata ada 6 jalan Quran ditafsirkan, iaitu pertama dengan Quran Quran dengan sunnah nabawi, Quran dengan kata-kata sahabat, Quran dengan kata-kata tabi'in, Quran dengan bahasa Arab, dan Quran dengan pendapat atau ijtihad. So yang kita kata yang kita sampai tu kali terakhir kita bincang sampai Quran dengan sunnah nabawi. Mana kita terangkan juga tu tentang sunnah nabawi. Sebenarnya dia ada 4 bentuk. Bentuk pertama sebenarnya Nabi SAW Nabi SAW membentangkan tafsiran tu, sebut ayat, kemudian baginda tafsirkan, ataupun sebut tafsiran baginda sebut ayat. Itu yang Nabi sendiri terus direct cakap. Kedua, kemusykilan pada para sahabat nak memahami sesuatu ayat Quran atau kalimah Quran, lalu Nabi akan terangkan. Itu yang macam yang kita kata kalimah zalim yang dalam surah Al-An'am tu. Kemudian yang ketiga, disebut pada pada kata-kata pada kalam ahli tafsir tadi, apa yang boleh menjadi tafsiran bagi Al-Quran. Dia ambil daripada hadis Nabi apa yang sesuai dengan tafsiran Quran. Tapi ini sebenarnya ijtihad di kalangan ahli tafsir itu sendiri. Kadang-kadang ada bentuk yang sebenarnya nyata, yang memang nyata lah. Macam yang contoh diberikan, hari itu kita baca tentang surah Al-Fajr ayat 23 tu, datang dengan dibawakan neraka pada hari kiamat nanti. Waji ayyuma idzin bi jahannam. Kemudian datang hadis Nabi yang saya terangkan, akan dibawakan jahannam pada hari berkenaan. Dia ada 70,000 tali kan, dan diheret oleh 70,000, setiap satu tali 70,000 malaikat. Itu Nabi terangkan besarnya neraka tu punya saiz. So jadi itu yang kita ni lah, kita kata itu bentuk yang ketiga. Yang keempat, tafsir Nabawi ni adalah dengan Nabi melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Allah suruh bertasbih, Nabi bertasbih, atau Allah suruh Nabi beristighfar, Nabi istighfar. So pelaksanaan tersebut adalah tafsiran bagi perkara berkenaan. Jika Nabi tunjukkan dengan perbuatan, hatta contoh macam bila Allah kata aqimis solah, dirikanlah solat kan. So Nabi tunjukkan cara solat tadi. Itu adalah tafsiran Nabi lah. Tafsir Nabawi jugalah. Apa yang Nabi tunjukkan, perintah Allah Ta'ala itu Nabi tunjuk dengan perbuatan. Itu dikira sebagai takwilan ataupun pelaksanaan bagi arahan Allah Ta'ala. Itu juga tafsir Nabawi. Okey. Walaupun Nabi tak kata in tafsiran ayat ini, tak. Allah Ta'ala perintahkan Nabi buat. Yang paling nyata tu adalah surah An-Nas ayat ketiga tu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kan? Yang mana kita kata hadis-hadis yang datang, riwayat datang, Aisyah anha dia nampak Nabi tukar tasbih ketika rukuk dan sujud kepada bacaan yang berbeza daripada kebiasaan. Sampai dia tegur Nabi, dan Nabi kata, aku diperintahkan oleh Tuhanku bila aku nampak tanda pada umatku, aku kena cakap macam ni. So ditukar bila nampak kan wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Itu bukannya ayat untuk melariskan jualan
Apalah kan? Afwaja. Apa benda dah. Dia ingatkan apa style apa bomoh Tak bomoh style tu. Kadang-kadang ayat tu tak faham kenapa jadi, dia pun cakap jadi. Kan? Benda-benda kenaan. Kalau tuan-tuan tengok mentera orang Melayu kan, kadang benda tu pelik kan. Ayam kuat atas pagar bla bla bla, akulah orang yang hebat, orang tengok aku suka. Jadi sebab ni kena jaga-jaga sikit kan. Jadi amalan ni dia kata benda tu pusingan tau. Dalam masyarakat Islam kita ni kadang orang terlupa. Kesesatan tu adalah pusingan. Diputar balik. Pernah nanti dibersihkan daripada kesesatan, nanti datang balik. Sebab zaman Nabi Nuh AS, Nabi Nuh dah doa kepada Allah Ta'ala pada akhir surah Nuh kan. Dia kata apa Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, jangan kau biarkan di atas muka bumi ni orang kafir wala satu rumah pun. Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka. Kalau kau biarkan mereka sesatkan kau hamba-hamba engkau. Wala yaidu illa fajiran kafara, mereka takkan lahirkan kecuali yang jahat daripada dan juga kufur. Doa tu dimakbulkan Allah Ta'ala, penuh bumi dengan air, tenggelam semua sekali orang kafir. Tapi lepas tu datang balik. So ini pusingan, jangan pelik. Bagi orang yang kadang-kadang adalah orang yang send saya message kan. Dia kata entah tak buat apa ke? Entah saya sekian buat benda kan. Takkan nak pukul orang. Kan? Dia tajuk dalam agama ni kita tak usah ada rasa kerunsingan. Jangan pikul rasa runsing. Sebab Allah Ta'ala pusingkan benda berkenaan pada kita. So seorang mukmin yang faham tentang qadar dan pusingan ketentuan Allah Ta'ala, dia hidup dalam keadaan tenang. Baik ke buruk ke yang berlaku, dia sentiasa tenang. Dia akan rasa Allah Ta'ala ada kebaikan yang nak buat. Bahkan kadang-kadang dengan wujud orang macam ni, saya ingat dia apa macam perbincangan saya dengan Ustaz Yunus, dengan Ustaz Asri Sobri, dengan Ustaz Fasan. Saya kata kalau kita orang macam ni tak wujud, kita pun tak baca kitab. Kita ustaz ni berhenti baca kitab kalau orang macam ni tak wujud. Bila wujud orang macam ni kan, kita mula kaji balik, buka balik benda dah belajar, mula balik buka. Jadi itu sebenarnya ada kebaikan yang tersendiri. Ada kebaikan tersendiri yang Allah Ta'ala letakkan, yang kita kadang-kadang tak perasan sebenarnya Allah Ta'ala ada aturan yang terbaik. Jadi kerja lebih sikit lah. Itu je. Kerja lebih sikit. Kita tahu tak suka, tapi apa dalil dia dan sebagainya, kita akan mula cek balik. Baik. Ada kitab muka 45. Okay, hari ni kita masuk yang ketiga Salisan tafsirul Qur'ani bi aqwalis sahabati. Ketiga, tafsir Quran dengan kata-kata para sahabat. Okey. Sebelum dimasukkan berkenaan dengan tafsiran para sahabat ni kedudukan dia punya contoh, dia bawa dulu berkenaan dengan kenapa para sahabat paling layak untuk dirujuk lepas daripada Nabi SAW. Dia kata li suhbati, bagi kedudukan bersahabat itu berdampingan. Sahibah tak sama, jangan buka tu. Buka muka 45. Jangan kitab yang kat depan mata kita ni lain, yang awak ada ni cetakan lain. Muka 45. Bawah sekali. Salisan tu. Okay. Jadi kalau anda kata kita lihat balik sahibah maksud asal dia damping, berteman, beriringan kan. Sebab tu kalau kata ashabu Syafi'i ke sebagainya kan, ashabu Malik, orang mendampingi Imam Syafi'i, orang mendampingi Imam Malik. Bahkan kalimah ashabu Rasulillah ni para pendamping Rasulullah SAW, orang yang bersentiasa bersama Rasulullah SAW. Itu maksud asal. Kalimah kita ni sahabat lah. Dalam bahasa Melayu sahabat, tapi sahabat tadi dia ada maksud yang lebih tepat. Ini orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Okay, pendampingan itu dengan Nabi SAW, manzilatuhal uzma fil Islam. Dia ada kedudukannya yang agung dalam Islam. Mana orang yang berpeluang bersahabat dengan Nabi ni, kedudukan bersahabat dengan Nabi ni ada kedudukan yang hebat dalam Islam. Walaha syarafun la yakhfa ala muslimin, dan untuknya ada kemuliaan yang tidak tersembunyi pada seseorang Muslim. Siapa Muslim, dia kena faham kedudukan tadi. Orang yang dapat lihat Nabi dan sebagainya. Okay? Dapat dididik, diasuh oleh Nabi SAW. Ditunjukkan yang mana betul dan salah oleh Nabi SAW. Mesti ada beza lah. Takkan nak sama kan? Ya? Idh yakfi fiha annaha ta'ni laqya Rasulullah SAW. Ya? Kerana ia memadai padanya, pada masalah sohbah ni, bahawa ia bermaksud pertemuan, perjumpaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu saja pun dah cukup. Kalau kita kata pertemuan dengan Rasulullah tu, itu saja cukup untuk kemuliaan. Kalau bab mimpi semua orang boleh dakwa.
Even ada orang Kristian dakwa mimpi jumpa Muhammad SAW. Bahkan ada orang daripada Kristian Mormon pun kata mimpi jumpa Muhammad SAW. Semua orang akan boleh dakwa. Tapi kita tak boleh clarify pun betul ke tidak dia jumpa. Pasal mimpi ni hak orang tu, bukannya kita nampak. Dia dakwa lah apa benda pun. Dia kata saya nampak awak dalam mimpi saya. Entah ya atau tidak. Sebab tu di antara dosa besar seorang tu mendakwa mimpi sedangkan dia tak mimpi. Antara kabair seorang yang tak nampak apa dalam mimpi dia cakap dia nampak. Tapi memang banyak orang reka-reka amalan dengan cara tersebut. Hatta kalau dalam Christianity pun Paul, pengasas kepada Trinity, dia menyebarkan ajaran pelik kepada masyarakat Kristian berdasar mimpi. Ketika hidupnya Isa AS, tak pernah pun dia beriman dengan Isa. Tak pernah ikut Isa, dia pengutip cukai, bekerja untuk kerajaan Rom. Tapi bila mana Isa dah tak ada, dah diangkat oleh Allah Ta'ala, dia start claim, kata Isa datang dalam mimpi dia. Isa kata. Pengikut-pengikut Nabi Isa AS ketika tu, yang agungkan Isa AS, mula start follow dia. Datanglah syariat baru. Simple je. Ya, itulah berlaku sekarang pada masyarakat Islam kita. Semua mimpi jadi tajuk. Kan? Makanya kalau ikutkan sebenar, kalau ikutkan, memang Dr. Soekardawi ada karang satu kitab sebenarnya tajuk ni. Kasyaf, mimpi, ilham, yang ataupun yang didakwa sebagai sumber-sumber baru dalam agama oleh kumpulan-kumpulan terutama sufi batiniah. Semua mengaku kan. Kalau kita Qadiani pun mengaku pernah lihat Nabi. Semua mengaku. Tak ada siapa tak mengaku. Tapi masalah betul ke tidak, kita nak simple je, ukur apa dia buat dengan apa Nabi dah ajar. Dan kita fahamlah betul ke tidak. Kalau dia kata apa Nabi ajar lain, dia ajar lain. Takkanlah kita kata Nabi pindah pula. Bagi diorang ada pindaan baru. Ini lain Tok Guru kita nampak ni. Takkan salah. Yalah Tok Guru awak bukannya Nabi. Bolehlah salah. Terpeliknya pada manusia yang kadang dia kata takkanlah Tok Guru dah beribadat banyak, dah alim. Takkan dia boleh pindah agama. Sudut itu yang simple, semua paling mudah untuk kita ketahui kesesatan ataupun bukan sesat. Simple je. Kalau dia kata orang tu baik sekalipun, mungkin dia tersilap. Apa masalah dia? Dia bukan Nabi. Awak tak hormat ulama'. Kita ada ulama' lagi besar. Ni kita bincang ni, para sahabat. Ini ulama' yang terbesar dalam Islam. Lepas Nabi SAW, tidak ada ulama' yang terbesar untuk anda agungkan, hormati, patuhi kata-kata mereka berbanding para sahabat. Kalau siapa tak ada manhaj ni masalah. Disiplin ilmu dia rosak. Kan? Pasal everybody akan claim guru dia bagus. Setiap zaman, setiap masa ada orang akan dakwa guru dia lagi baik daripada orang lain, daripada siapa-siapa saja. Tapi kalau orang tu faham tentang kedudukan para sahabat mengatasi siapa saja yang lain, dan dia akan selamat. Siapa yang tak faham ni masalah. Kadang-kadang ayat kan, tak hormat ulama'. Saya tanya, saya hormat ulama', tapi ulama' mana awak maksudkan? Kalau kata ulama' Nusantara, saya kata hormatlah, tapi dia takkan mengatasi para sahabat. Tak nak kata dua orang telah berjaya menemui bla 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 melalui ilham dan mimpi dan kasyaf. Walaupun sahabat Nabi tak jumpa, tapi dua orang telah berjaya. Takkan kot kan? Kadang-kadang words yang dilafazkan oleh manusia ni, dia tak perhatikan balik apa dia cakap. Dia tak tengok betul-betul apa benda dia cakap ni. Cuba fikir balik. Kadang-kadang ada orang tak fikir tau. Dia cakap dia tak fikir. Lepas tu dia fikir balik kan, betul dia gelak seorang. Saya ingat waktu kat Perlis kan ada sekali tu. Saya diberikan tajuk. Kalau hari Ahad biasa tajuk kontroversi letak kat masjid yang ada gaduh-gaduh dengan orang. Saya alhamdulillah tak kena lah macam Dr. Rozaimi. Dr. Rozaimi kan ada orang duk tekak dengan dia kan. Saya setakat saya pergi tak pernah kena lagi lah. Pasal saya kasar sikit. Saya garang sikit kan. Dia cakap-cakap banyak nanti saya punya cara jawab tu agak menjengkelkan. Jadi dia tak nak lah. Mungkin sebab tu kot. Nak kata Dr. Zaimi mesti lagi hebat lah. Tapi orang berani bertekak dengan dia. Saya setakat pergi tak pernah ada orang tekak dengan saya. Tapi ketika tu tajuk dia adalah pengurusan jenazah mengikut mazhab Syafi'i. Bincang dekat masjid, orang geng-geng buat bid'ah. Awak yang macam mana agak? Jadi bila dia orang cakap benda hujah, saya bagi hujah balik. Dia cakap benda, saya hujah balik. Dia kata apa masalah dia ustaz kalau kita nak berdoa lepas daripada dah habis solat kita doa lagi, atau kita start isytiharkan saya waris bla bla bla, kalau dia ada hutang. Saya kata Nabi SAW tak nak solat jenazah orang yang berhutang. Nabi tahu sebelum ke selepas solat? Sebelum lah. So Nabi tanya sebelum ke selepas? Sebelum lah. Kalau ni kita tanya selepas buat apa? So Nabi tak nak solat jenazah orang yang ada hutang diketahui sebelum selepas, saya kata. Sebelum lah.
Nabi tanya sebelum. Ni apa benda dia ada ni? Apa benda sekian-sekian? Nabi tanya. Tak boleh. Ini yang tajuk dong timbul kat saya. Dia kata kenapa tak boleh? Saya kata Nabi tanya sebelum selepas. Saya tanya. So Nabi tanya sebelum. Sebab tu timbul tajuk Nabi tak nak solat jenazah, ada hutang. Soalan Nabi tahu sebelum ke selepas? Mesti dah sebelum. Takkan dah lepas solat? Oh tak nak solat lah. Dah solat dah. Mana boleh macam tu? Lepas tu lepas kelakar dia, lepas daripada apa saya cakap adalah 3 benda saya jawab balik. Diorang diam. Lepas tu lepas makan ada orang pakcik tak puas hati. Kita nak makan nasi berani ni. Kan? Nak makan-makan pakcik tu datang duduk sebelah. Ni saya kata tak kenyang aku makan. Memang sahih dah. Kalau dia duduk sebelah kita tak kenyang lah kita makan. Pandang muka dia. Dia kata ustaz. Dia kata ustaz cakap tadi okey lah bagus lah. Tapi ustaz saya nak tanya. Hukum dalam Islam ni ada apa berapa? Saya kata 5. Dia kata apa? Kan? Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Bid'ah tu mana? Haram lah saya kata. So dia nak kata kan, dia kata bid'ah pun macam tu juga, ada wajib, ada sunat. Dia nak cakap yang tu. Saya kata bid'ah dan agama haram lah. Apa masalah dia? Dia diam. Saya kata pakcik, dengar sini. Kita ni dah senja dah nak maghrib. Lewat nak datang macam tu haji kan. Saya kata dah maghrib. Dia tu haji kan dah maghrib. Nak maghrib dah. Masa suntuk. Masa pendek kita ada. Kita nak sampai satu destinasi. Satu jalan confirm sampai. Confirm sampai. Satu jalan entah sampai entah tidak. Saya bagi option. Tuan Haji nak pergi mana? Dia diam. Sebab dalam hadis macam tu. Satu hadis confirm memang sahih daripada Nabi SAW. Satu lagi ni tak sahih. Awak, kalau awak dah suntuk masa, awak gamble ke untuk pergi masuk jalan yang tak sampai? Sedangkan awak pukul 7 kena sampai. Kan kita dah 6.45 dah ni. Kan. Tanya orang, pergi straight tu depan tu. Kita tak nak. Saya nak ikut jalan yang berliku-liku. Kan. Saya ada orang kan perangai tak senonoh, dia kata apa? Makin susah, makin banyak pahala. Actually pakcik cakap yang tu. Dia diam lama tau. Lama dia diam. Tapi ustaz, yang tak tentu sampai tu banyak pahala lagi. Dia cakap yang tu. Saya kata, siapa cakap? Yang tak semesti sampai tu banyak pahala lagi. Saya kata, siapa cakap? Betul dia diam. Betul dia gelak seseorang. Saya kata, Tuan Haji pun tahu Tuan Haji cakap mengarut. Saya kata, dia tahu. Dia fikir balik, dia cakap mengarut. Dia faham macam, ngarutnya. Macam sekarang ni kan, orang sibuk tajuk istighathah. Minta kepada orang mati. Itu ayat. Islam mengajarkan kita untuk minta pada orang mati. Saya cakap yang tu. Jangan sebut istighathah, sebut maksud dia. Maksud istighathah tu minta tolong. Minta penyelamatan, minta bantuan pada orang mati. Saya cakap yang tu. Islam menganjurkan kita untuk minta pada orang yang mati. Kan dia ngarut macam, sewel ke? Kan? Tapi sebab tu dia pakai bahasa Arab. Sebenarnya amalan tersebut, kalau kita bandingkan dengan orang yang ikut Buddhism, ataupun apa, Confucius dan sebagainya kan, orang Cina kan, yang sembah patung tu, dia kata patung tu bukan Tuhan. Patung tu atuk nenek dia yang baik dengan Tuhan. So minta pada mereka beritahu pada Tuhan. So soalan, apa beza? Tak ada beza, serupa. Cuma ubah kalimah je. Kat sini tak ada istighathah. Ni kat istighathah ni. Jadi sudut tu kena jaga sikit. Banyak orang kadang benda macam ni, ulama'nya para sahabat Nabi ni kedudukan yang sangat besar. Bahkan menghalang untuk kita tersesat sebenarnya. Kalau kita nak tahu, tengok sahabat. Buat ke? Sahabat pergi kubur Nabi. Ya Rasulullah, tolong kami. Riwayat yang tak sahih sibuk disebarkan. Riwayat yang sahih ditinggalkan. Macam mana? Ini satu kepelikan lah kan. Yang benda pelik-pelik dia ambil. Yang terang-terang Khulafa' Rashidun buat, tak nak ditulis langsung. Hatta ketika pemberontak datang masuk ke Madinah kan, tak ada seorang pun sahabat Nabi lari ke Masjid Nabawi ataupun kubur Nabi untuk minta pertolongan. Tak ada seorang pun. So macam mana? Pelik kan diorang ni, saya tak faham. Tapi lah itulah realiti dia. Sebab para sahabat ni dia ada kedudukan. Walidha, kerana ini, kana suhbati makanatan khasatan fi mizanil muslimin ba'dahum. Kerana ini kedudukan sahabat itu berdamping dengan Nabi SAW tu ada kedudukan yang khas dalam timbangan orang-orang Islam sesudah para sahabat. Bal sarat aqwaluhum, bahkan menjadi kata-kata para sahabat hujjatan inda ba'dil ulama, sebagai hujah di sisi para ulama. La ya'dilu an aqwalihim, la yu'dilu an aqwalihim, yang diorang takkan berpaling daripada kata-kata para sahabat.
udul, menyimpang dia kata sahabat. Tak ada. Hatta Abu Hanifah sendiri pun macam kita ambil kan dalam daurah, kan dia takkan pilih lari daripada keluar kata-kata sahabat. Kalau tak ada Quran, dia bercari dalam sunnah. Tak ada sunnah, dia akan tengok para sahabat punya pendapat. Dia takkan keluar daripada lingkungan kata-kata para sahabat. Ini realiti sebenar. Mana nilai sebenar para sahabat ni patut difahami. Baru kita betul kan, hormat ulama. Nombor satu ulama kita adalah para sahabat. Lepas tu lah siapa-siapa datang lepas tu ambil lah letak tu. Adapun apa yang para sahabat telah bersepakat, kita langgar, ini masalah lah. Ini realiti yang banyak orang tak nampak. Hatta dalam tajuk tafsir ni, pengertian Al-Quran Karim yang datang dari para sahabat. Boleh tak kita lari ke maksud lain? Okey, baik. Dia kata wala yara qaulan ghayra qaulihim, dan para ulama tidak melihat pendapat selain pendapat mereka. Itu pendapat para sahabat. Wa qad dzakara al-ulama asbaban liruju'i mufassiri ila aqwalihim wa hiya, dan telah menyebut para ulama sebab-sebab atau punca-punca bagi merujuk seorang ahli tafsir kepada kata-kata para sahabat. Apa alasan dia? Wahya pertama. Wahya ada 4 5. Pertama, annahum syahidut tanzila wa arafu ahwalahu. Bahawa mereka menyaksikan penurunan wahyu dan mereka tahu keadaan-keadaannya. Kenapa ayat itu turun? Sebab apa? Semua sekali ini penting sebab dalam pentafsiran dia akan beri maksud ataupun kedudukan yang berbeza. Bagi tajuk, contoh macam yang paling biasa kan jadi yang kita bincang tu, ayat 195 surah Al-Baqarah, bila wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang kamu campak diri kamu dengan tangan kamu ke dalam kebinasaan. Yang sering orang pakai untuk benda banyak, makan lemak, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, isap rokok. Memang benda tu haram lah, cuma nak ceritakan berkenaan hujah dipakai. Sedangkan ayat tersebut kita tengok tafsiran para sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bin Khattab, majoriti semua para sahabat kecuali Muawiyah saja yang keluarkan pendapat yang macam orang kita faham sekarang. Adapun yang lain para sahabat semua keluarkan pendapat bahawa ia adalah meninggalkan jihad, menghentikan infak fi sabilillah. Itu maksud sebenar ayat 195 tentang campak diri kebinasaan. Kebinasaan itulah tinggal jihad. Jadi orang kita letaklah buat kita laju, kan, makan benda tak berkhasiat, kan, motor laju ada, motor laju kan. Baik, jadi tajuk dia ini, kefahaman kita ada kefahaman para sahabat. Tak sepatut kita tinggalkan mereka sebab Abu Ayyub Al-Ansari dia datang macam tu. Dia terangkan dia datang ayat tersebut. Mana dia tegur orang yang menyangka maksud ayat itu ikut pendapat mereka. Diorang kata ayat ini turun pada kami, orang-orang Ansar, dia kata. Dia cakap macam tu, direct dia cakap. Dia ceritakan keadaan. Jadi memang diorang saksikan ayat tu turun, diorang saksikan juga keadaan ayat itu turun. Sebab tu diorang yang patut utama dirujuk dalam masalah pengertian yang juga maksud bagi ayat-ayat Quran atau kalimah-kalimah Al-Quran yang mana ada daripada mereka diriwayatkan. Kedua, annahum ahlul lisanil ladzi nazala bihil Quran. Wa mereka adalah ahli lidah yang dengannya turun Al-Quran. Kan Quran turun dengan lidah Arab. Dan lidah Arab yang asli, bukan lidah Arab yang dah campur aduk dengan dengan falsafah dan sebagainya. So balik pada asal diorang lebih faham maksud Quran dibanding orang lain. Sebab Quran turun dengan bahasa mereka. Jadi yang saya perhatikan banyak orang dia tak boleh pegang tajuk ni. Kerana para sahabat dah tafsirkan, dia masih lagi nak masuk nyondol kat situ. Tapi ikut kamus ni, kamus tu kita kata siapa awal? Saya ingat seorang abang tu. Jumpa tak tahu apa jadi kat dia. Tak, dia actually betul. Dia ada kata dia buat blogspot. Dia terangkan tafsir Quran dengan sains lah apa benda entah, mengarut kan. Lepas tu saya ingat lepas 3-4 kali saya bercakap dekat atas ni dan ceramah saya sebut tentang nama dan sebagainya kan. Lama-lama dia block. Tak boleh masuk dah. Kalau tak saya tunjuk depan-depan dia punya video, dia punya website tu. Dia datang, dia kata kononnya dia jusasi pegawai kerajaan tinggalkan kerja, lepas tu sibuk dengan tafsiran Al-Quran dan sebagainya lah. Jadi bila dia sebut buat macam tu kan, dia kata macam tu, even LGBT pun dia nak masuk campur juga. Dia kata ini kerana tak mengikut tafsir Quran yang betul. Dia cuba nak bagi idea dia lah. Tapi saya ingat lah bila time bincang dengan dia, timbul tajuk tu. Saya kata para sahabat Nabi dah terangkan maksud ni. Dia kata dalam kamus ni, dia kata dia tak nak terima yang apa para sahabat, apa Nabi cakap, dia tak nak terima. Tapi kamus dia pegang. Saya kata bang, kamus yang pegang ni bila dibuat? Sebab kamus ni kemudian daripada para sahabat. Kenapa tak ambil para sahabat? Saya kata tafsiran para sahabat lebih aula untuk dikedepankan berbanding
kalimah bahasa yang kita jumpa tadi, sebab kamus tadi datang beratus tahun lepas para sahabat. Zaman para sahabat tak ada kamus kan diorang memang bahasa tu bahasa mereka. Macam orang Melayu kita kata mana ada jalan-jalan bawa kamus, ada? Bang, kejap Ustaz. Kamus yang bahasa pustaka buat kat rumah kat tangan. Ustaz tanya apa tadi? Ini masalah, kena jaga-jaga sikit. Ini benda yang saya perhatikan, banyak orang tidak peka dengan masalah ni. Sebab para sahabat Nabi ni, diorang adalah orang yang dengan bahasa mereka Quran turun. Bila Allah Ta'ala kata, Ya ayuhalladzina amanu, orang pertama terima arahan tersebut adalah mereka. Hei orang beriman tu diorang. Kita ni kemudian. So sebab tu, apa mereka faham, kena tengok. Tak boleh kita kata macam, pasal bahasa pun macam tu juga. Ni keluarlah bahasa inilah, itulah, inilah. Kita tengok macam rupanya, benda tu bukan daripada para sahabat. Ni kenapa orang pergi sibuk kan? Pelik tu. Okay, ketiga. Kenapa kita kata mereka ni mesti dirujuk adalah, annahum arafu ahwalaman nazala fihimul Qur'an. Al-Qur'anu minal arabi wal yahud. Bahawa mereka tahu keadaan orang-orang yang turun tentang mereka Al-Quran. Tak kira sama ada orang Arab ataupun orang Yahudi. Kan dia orang tengok kan, orang tahu siapa ni. Jadi bila penjelasan mereka tentang perkara-perkara tadi, itulah yang paling jelas. Sebab orang tahu orang yang diceritakan oleh Quran tu siapa. Jadi tidak ada orang, kita kadang-kadang dia aplikasikan ayat-ayat yang kadang-kadang macam tentang orang munafik. Macam geng apa, Ismail Kasim yang telah diistilahkan sesat. Dia kata apa? Dalam audio waktu dekat ceramah kat Indonesia. Dia kata para sahabat telah sesat. Dia kata telah munafik. Dia cakap yang tu. Allah Ta'ala sendiri berfirman. dia baca ayat surah Al-Munafiqun ayat pertama. Sedangkan syahadah yang disebut dalam ayat tersebut berbeza dengan syahadah kita yang diajar oleh Nabi SAW. Pasal Nabi adalah ayat berkenaan tentang kata, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bila datang pada engkau Muhammad, orang-orang munafik, mereka berkata, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Yang Nabi ajar kita untuk syahadah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada innaka. Tak ada apa dengan emphasize la Rasulullah, tak ada pun. Tak serupa pun. Jadi kadang-kadang diorang ni aplikasi ayat tu turun pada siapa? Kan orang Arab ke, munafik ke? Kena faham. Tapi banyak orang kadang-kadang dia tak tengok benda ni dan keluar terjemahan baru, para sahabat telah munafik. Berarti kata, ada berapa orang sahabat? Saya kata, bagi saya nama. Siapa sahabat munafik tu? Yang kita orang sekarang, pakai nama dia, pakai cerita dia untuk beramal dengan agama. Bagi nama. Tak ada. Tak ada. Saya kata, bawa lah nama, saya nak tahu. Kok dah kata nak kata Omar ke? Nak kata siapa ni? Siapa nak cakap sebagai sahabat yang kata munafik ni? Bagi tahu nama. Sebab siapa yang munafik tadi tidak termasuk daripada orang-orang yang diambil daripada mereka agama. Macam Abdullah bin Ubay. Mana ada kita riwayat hadis daripada Abdullah bin Ubay? Qala Abdullah bin Ubay, qala Rasulullah. Mana ada? Faham tak? So basic ni sangat jelas. Cuma dia lepas jauh kita, dan kita pula yang belajar agama ni tak faham tradisi tadi. So orang-orang yang sesat ni, dia boleh masuk main-mainkan kita. Dia mainkan tentang kita terima Quran, tapi tak terima translation yang awak bawa. So kita kata bawa translation baru. Awak ahli Quran ke? Macam kita sebutkan ahli Quran. Dia kata bukan. Kalau bukan ahli Quran, siapa ahli Quran? Quran bukannya awak turun dengan bahasa awak, bukan awak tulis sendiri. So macam mana saya nak faham ni? Kalau bukan sahabat Nabi, awak nak baca tulisan, bacaan pun awak ambil dari sahabat. Bacaan Quran kita ni diambil daripada para sahabat. Mereka yang ceritakan balik bacaan tu macam mana. Alhamdu ke alhamdi ke alhamda. Awak baca macam mana? Mana ada baris asalnya? So itu basic yang kena faham. Okay, kemudian keempat kenapa? Salamatu maqsadihim. Keelokan tujuan mereka. Maksud atau niat mereka ni sangat selamat. Benda ni sebenarnya Allah Ta'ala jamin. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 ke? Ya. Allah Ta'ala kata wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sekejap. Ya, saya baca lah. Kalau tak ni tak tempat pun kita tengok ni. Tengok apa, dengar saya baca je. La'anitum. Okey, surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah tak nyatakan dalam ayat berkenaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah tengah-tengah kamu ada Rasulullah.
Allah Ta'ala sebut, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri." Kalau Rasul utusan Allah ni ikut kamu pada banyak urusan, banyak perkara, la'anittum, kalian akan jadi sukar. Okay, sebab apa? Sebab kalau ikutkan Nabi SAW, keliling baginda orang-orang yang rapat. Yang ni pak mentua dia, Abu Bakar Umar. Yang ni menantu dia, Osman Ali. Yang ni anak saudara dia, yang ni sepupu dia. Base dia kalau macam macam kalau kita lah jadi apa, ahli parlimen ke, ahli Dewan Undangan Negeri ke, lepas tu anak beranak kita keliling kita, rasa-rasa keputusan kita buat macam mana? Mesti macam kita nak buat je ni projek. Last sekali hala tuju kita kan bengkok. So kalau lah Nabi SAW kata lau yuti'ukum fi katsirin min amri, kalau Rasul ni ikut kamu pada banyak perkara, la'anittum, kamu kan disukar. Sebab Islam yang jadi itu bukan lagi Islam versi Allah Ta'ala turunkan, tapi Islam versi Abu Bakar, Islam versi Umar, Islam versi Ali, Islam versi sekian. Sebab semua orang akan ada permintaan masing-masing. So soalan sekarang ni macam nak buat? Sebab basically memang semua orang akan ada keinginan tersendiri. Semua orang akan ada desire yang dia nak. Sekarang ni masalah dia macam mana nak jadikan Islam tu tulen, pure, tidak berubah. Pasal kita tengok semua agama macam tu ajaran. Belajar silat macam tu. Tok guru asal macam ni. Datang anak murid, pak pecah 5. Datang pak pecah 6, pecah 20. Kan? Semua orang tak boleh sebagainya. So kalau kita perhatikan, dia kata kat situ, okay? La'anittum, kalian akan jadi sukar. Kalau Rasul ikut kamu pada banyak perkara, la'anittum, kalian akan jadi sukar. So penyelesaian dia, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah Ta'ala yang sukakanlah hati kamu ni iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala hias iman dalam hati kamu. Allah Ta'ala hias iman dalam hati kamu. Wa karraha ilaikumul kufra. Allah Ta'ala bencikan dalam hati kamu kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka golongan yang mendapat petunjuk. Perhatikan, ayat ini sebenarnya adalah jaminan Allah Ta'ala tentang para sahabat punya hati adalah apa tujuan agama mereka, hati mereka adalah paling bersih. Kita ni tak akan dapat tinggalkan harta kita berebut. Para sahabat Nabi tak macam tu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-7 surah Al-Hujurat tu, jadikan mereka ni tidak seperti orang lain. Sebab tu Islam terjaga. Terpelihara Islam daripada sebarang peralihan, pertukaran. So mereka tak ada versi yang diorang sendiri punya, tapi semua versi yang Nabi SAW bawa. Sebab Allah Ta'ala yang kata karraha ilaikum zayyanahu fi qulubikum, Allah Ta'ala hias iman dalam hati para sahabat. Itu perbezaan. Sebab tu kita kata kat sini, dia kata apa? Yang keempat, salamatu maqsadihim. Selamatnya akan tujuan ataupun niat mereka. Para sahabat punya niat adalah yang sangat bersih. Tidak ada seperti orang lain. Saksi kita surah Al-Hujurat ayat ke-7. Pasal orang yang dimaksudkan dalam ayat berkenaan, yang Nabi tak ikut perintah mereka, arahan mereka, kalau Nabi ikut, Islam akan rosak, maka Allah Ta'ala jadikan apa? Pusing hati mereka supaya jadi menuruti agama. Itu sebab dia. Kalau tidak, Quran kita ada ni pun tak boleh percaya. You have to doubt. Faham tak? Ini pun kita akan terpaksa sanksi. Tapi oleh kerana mereka penjaga agama yang Allah Ta'ala jadikan untuk membawa Islam selepas ketiadaan Rasulullah SAW, ini terjaga sebab bukan cetakan ni karya Bistari ni. Quran lah, Quran. Bukan Quran terjaganya Al-Quran itu kerana mereka. Jadi kena faham, sebab tu kita tak boleh nak lari dari para sahabat. Dan kelima, husnu fahmihim, eloknya kefahaman para sahabat Nabi SAW. Ya, kerana diorang perhatikan nak wahyu turun. B, kerana mereka sendiri bangsa Arab. C, kerana Nabi yang ajar mereka kalau mereka ada keliru. Diorang punya keadaan macam tu. Tak ada mandai-mandai. Sebab tu pada zaman mereka dahulu tak ada pening kepala. Kita kalau zaman kita sekarang ajar orang, solat malam pun pening kepala. Kita ajar dia kan, kita bawa hadis Nabi tentang solat malam. Lepas tu dia angkat tangan. Ustaz, mana lagi elok? 4, 3 ke? 2, 3 ke? 2, 1 ke? Kita macam, buatlah mana satu yang rasa benar. Nak tahu yang mana lebih afdol. Kita macam masalah kan. Para sahabat Nabi tak macam tu. Apa Nabi ajar, dia amal apa yang dia dengar. Apa dia dengar hari ni kan, dia tak pening kepala. Itu diorang paling sikit takalluf. Hatta kalau saya perhatikan lah, macam kalau tuan-tuan ingat kan, perpecahan umat Islam kita ada empat makam tempat berdiri mazhab Syafi'i kat sini,
Hanafi kat sini, Maliki kat sini, Hambali kat sini dekat Mekah. Benda tu kalau kita ikut daripada kata-kata Ibnu Amir As-San'ani, telah terjadi lepas 500 Hijrah. Di mana semua mazhab tadi tak nak solat dengan mazhab yang lain. Alasan kerana bukan mazhab saya. Mazhab dia kalau sentuh perempuan tak batal, mazhab saya batal. Yang seorang tu kata, oh ini tak sekian, saya punya batal, dia tak batal. Jadi last sekali semua asing mazhab, asing imam. Yang tak pernah dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan bahkan para sahabat Nabi, kalau ikutkan, diorang pun ada idea ataupun khilaf dalam pendapat. Macam saya pernah sebutkan berkali-kali, saya kata Omar, dia tak terima tayamum ganti mandi. Tayamum ganti mandi wajib, bagi dia tak boleh. Orang tanya dia, bahkan buka Bukhari Muslim, orang tanya dia, seorang lelaki jumpa Umar, dia kata aku junub, air tak ada, nak buat apa? Umar kata tunggu sampai air ada, jangan solat. Lepas tu ketika tu adalah seorang lelaki, itu Ammar bin Yasir, kata pada Umar, kan dia sahabat juga, dia kata, ya Umar, kau tak ingat ke dulu kita sama-sama junub? Yang keluar sinkronis junub, junub bersama-sama. Allah Allah. Tapi banyak orang tanya saya kenapa. Ada para ulama kata kerana saya geng-geng apa yang pernah terlibat dengan askar sebagainya, dia kata pasal sihat sangat. Sihat sangat kan, badan sihat sebagainya, jadi mudah keluar air mani. Tidur malam, wallahu satu. Ada kata mimpi malam kot datang bidadari, wallahu alam juga. Tapi yang pentingnya ada sinkronis junub. jadi Ammar kata, engkau junub, aku junub. Engkau tak solat, kata Ammar. Kau tunggu sampai dia. Aku golek-golek kat tanah, macam bergoleknya binatang, betul aku solat. So, dia logik dia, tayamum dah ada. Tayamum ganti wuduk. Tapi nak mandi, golek-golek. Golek-golek lah. Golek. Lepas tu aku solat. Lepas tu bila balik Madinah, kata Ammar, bila balik Madinah, aku jumpa Rasulullah, aku cerita apa jadi. Rasulullah kata pada aku, kana yakfika an taf'ala bi yadika hakadha. Madain tu kau buat dengan tangan kau macam ni, tepuk kat tanah. Kemudian sapu muka, sapu tangan. Okey, jadi Nabi tunjuk pada Ammar. Umar ada fatwa dia sendiri. Bahkan fatwa Umar tu diikuti oleh Ibnu Mas'ud. Kalau kita buka Sahih Muslim, ada perbualan di antara Abu Musa al-Asy'ari, dia berbahas dengan Ibnu Mas'ud tentang tajuk ni. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dia ungkit pada Ibnu Mas'ud, tengok. Kan Ammar dah tunjuk kan? Kan? Lepas tu bila Ammar tegur Umar kata pada Ammar, ittaqillah. Ammar kata, kalau kau tak bagi aku cakap, aku takkan cakap. Lepas tu Umar kata, tak. Kita benar, kau nak cakap, aku cakap. Nuwalli kama tawallait. Apa yang kau memang uruskan, kami lepaskan. Mana Umar tak sekat dia. Okay, bayangkan sekarang, kalau Umar perangai macam orang kita. Nak solat je, awak mazhab apa? Kalau ikut dia, kan tak sah. Dia tak pernah tanya pun. Tak ada dia kata macam sekian. Ya, aku mazhab lain kan. Kau mazhab apa? Zaman kita masalah tadi. Solat belakang orang mazhab Syafi'i sah ke tidak? Belakang Malik sah ke tidak? Makan sekian sah ke tidak? Para sahabat tak ada takalluf macam tu. Ini sikap yang para sahabat ada, yang orang kita tak ada. Tapi alhamdulillah lah dihentikan oleh Raja Wahabi. Zaman Malik Abdul Aziz lah. Tahun 1958 dia hentikan. 1958 dia hentikan benda berkenaan. Kalau tidak sampai sekarang kita masih lagi pergi Mekah, Syafi'i, engkau Syafi'i sana. Hanafiyah sana. Solat asing-asing imam. Yang Nabi tak pernah ajar macam tu, tapi kita buat. Macam mana kita nak kata macam mana? Sebab tu para sahabat Nabi ni paling betul dari segi masalah kefahaman. Siapa datang kemudian duk bahaslah inilah itulah. Para sahabat Umar, kita kata Umar tadi, dia tak tanya orang datang depan imam jadi imam dia, kau apa mazhab kau? Engkau setuju tak kalau tayamum tadi ganti mandi? Kau tak, engkau ke belakang, aku tak nak kau. Ada cakap itu? Tak ada. Tak ada takalluf. Para sahabat Nabi tak ada takalluf. Ini benda yang kita kena faham. Sebab tu kefahaman mereka paling betul berbanding dengan kefahaman orang lain. Baik, sekarang ni kita lihat masadiruhum fit tafsir. Okay, para sahabat bila mereka menafsirkan Quran, apa sumber-sumber mereka? Kana sahabatu yarji'una fi tafsirihim lil Qur'ani ila masadira yastafiduna minha hala tafsirihim lil Qur'ani. Wa minha, dahulunya para sahabat merujuk dalam tafsiran mereka terhadap Quran kepada beberapa sumber yang mereka mendapat faedah daripadanya ketika pentafsiran mereka terhadap Quran. Minha di antaranya Al-Quranul Karim. Nanti kita akan jumpa contoh-contoh diberikan tafsiran Quran para sahabat, ijtihad mereka dan menafsirkan Quran dengan Quran. Okay. Kemudian kedua, As-Sunnatun Nabawiyah tu
As-Sunnatin Nabawiyati, Sunan Nabawi, Al-Lughatil Arabiyyati, bahasa Arab. Keempat, ahli kitab. Okay. Kelima, Al-Fahmul Ijtihad. Okay, yang kelima, Fahmul Ijtihad. So jadi ada 5 sumber yang para sahabat gunakan ketika diorang tafsirkan Al-Quran. So kita akan baca satu persatu dan kita akan tengok contoh tentang tafsiran para sahabat ketika mereka tafsir Quran dengan Quran. Dan ini sebenarnya macam Syekh Muhammad At-Tayyar kata, dikira ijtihad para sahabat dalam perkara tadi. Ijtihad mereka dalam perkara berkenaan. Okay, baik. Cuma ijtihad mereka tak sama ijtihad kita lah. Kalau orang kata, para sahabat ijtihad, kita ijtihad jugalah. Awak tahap apa? Dan bahasa Arab pun huam-huam je. Level katabah. Betul apa? Kita punya level kan, tasrif pun gagal. Tiba nak jadi pakar tafsir. Saya tak pelik, tak faham. Kadang orang kita ni benda yang simple macam tu pun tak boleh faham. Sebab kedudukan para sahabat kita langkau, tak langkau mereka. So bila diorang berijtihad pun, ijtihad mereka ni berbeza dengan apa yang kita ijtihadkan. Baik. Okey, wa kana fi kulli hadhil masadiri, dan mereka dahulu pada setiap sumber-sumber ini adaqqu min ghairihim fil istifadati, lebih teliti, lebih halus berbanding orang lain daripada para sahabat dalam pengambilan faedah. Maksudnya bila orang ceritakan, cara mereka ceritakan, cara mereka faham lebih teliti. Sebab kita sebut balik pada asal, diorang saksikan penurunan Al-Quran. B, kerana mereka sendiri Al-Quran dengan bahasa Arab. Diorang bangsa Arab yang tulen. Bahasa mereka tak rosak. Sebab tu bila kita kata yang permulaan rosaknya Al-Quran Karim, bahasa Arab ni adalah lepas daripada penaklukan Parsi dan Rom. Bila orang Arab kahwin dengan bukan Arab. Keluar anak-anak yang tak cakap Arab dengan sempurna. Ada cakap Arab tapi gagal. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin, dia antara fuqaha Madinah, fuqaha Sab'ah, 7 fuqaha yang kalau kita baca kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha didik dia sangat garang. Aisyah marah dia, kita baca dan tu waktu dia kecil-kecil kan datang tu, Aisyah engkau ni macam ni lah, engkau orang asing ni macam ni lah, bahasa engkau tak betul, kata Aisyah pada Qasim. Dia tapi ingatlah, dia jadi seorang ulama rujukan agama di kalangan para tabi'in. Dia 7 fuqaha yang terkenal. Dia sebut fuqaha Sab'ah, antaranya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin. Kira ikutkan kepada dia ni adalah anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pasal Muhammad bin Abi Bakrin tu anak Abu Bakar yang lahir ketika Hajjatul Wada'. So Aisyah radhiyallahu anha didik dia, kan datang tegur dia, ajar dia. Tapi memang pasal mak dia bukannya Arab asal. Mak dia antara anak-anak Raja Parsi yang tertinggal. Dia kira anak Husain punya isteri, adik-beradik dengan Muhammad ni punya isteri. So dia ada link. Maksud dia macam ni, Raja Parsi pelik juga, dia lari-lari ke India, dia tinggal bini anak-anak dia. Waktu anak-anak dia tertawan, dikahwini oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW. Antaranya ialah Husain bin Ali bin Abi Talib, lepas tu Muhammad bin Abi Bakrin, seorang lagi saya tak ingat, ada 3 orang. Jadi dari situ yang datang keturunan tu, bahasa dia dah mula tak sedap. Dah mula. Tapi macam tadi lah, Aisyah radhiyallahu anha sangat tegas dengan dia. Okay, jadi kita kata jadi zaman penaklukan Islam tu, itu yang menyebabkan bahasa Arab makin rosak. So para sahabat tak mengalami keadaan tadi. Diorang dalam keadaan bahasa Arab masih lagi tulen. Sebab tu diorang boleh faham Quran dengan betul. Okay, tak ada orang belajar Quran tinggalkan amal. Mana ada? Tak ada orang yang belajar Quran, belajar kenal diri, tak solat. Mana ada? Para sahabat tak solat, mana ada? Tapi pelik kan kita sekarang ni, ada orang yang belajar Quran, belajar kenal Tuhan, tak solat. Tak tahu kenapa kan? Jadi 5 tu 5. Okay, jadi dia kata mereka ni dahulu dalam semua sumber ini lebih teliti berbanding orang lain daripada dalam pengambilan faedah. Okay, so kita pergi one by one. Sumber pertama para sahabat, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dia kata sabaqa an dzukirat fil mabahats sabiqi, telah berlalu bahawa disebut dalam kajian yang sebelum ini. Tajuk yang kita bincangkan tentang tafsir Quran atau tafsiran Nabi SAW. Dia kata fil mabahats sabiqi, dalam tajuk yang sebelum ini, anna Rasulullah SAW fassara al-Quran bil Quran, wa Nabi tafsir Quran. Tafsirkan Quran dengan Quran. Macam ayat yang kita sebut tu 82 Al-An'am dengan 13 Luqman. Nabi yang interlinkkan, hubungkan untuk maksud zalim dalam 82 Al-An'am
dengan maksud zalim dalam surah apa? Surah Luqman ayat 13. So Nabi sebutkan, Nabi terangkan maksud ini dengan ayat ini. Okey, Nabi sendiri dia kata waqad salaka as-sahabatu, dan sungguh telah menyusuri para sahabat hadzal manhaj yang sama ini. Fafassaru bihi, lalu mereka bertafsirkan Quran dengannya. Itu dengan cara macam Nabi juga. Mereka ambil ayat Quran, bawa Quran yang lain. Wa kana dzalika minhum ijtihadan, dan itu dari mereka adalah ijtihad. Tapi macam kita katalah ijtihad para sahabat mestilah lebih bagus dan baik berbanding orang lain. Wa min amsalati dzalika, di antara perkara itu adalah tafsiru qaulihi ta'ala, pentafsiran firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tur ayat ke-5. At-Tur ayat ke-5, was-saqfil marfu', demi atap yang diangkat. Atap yang diangkat. Qala Khalid bin Ar'ar, telah berkata Khalid bin Ar'ar, sami'tu Aliyan, aku dengar Ali bin Abi Talib, yaqulu as-saqful marfu', atap yang diangkat, huwas sama, ia adalah langit. Dia adalah langit. Okey? Pasal dalam ayat yang lain Ali kata apa? Dia sebut ayat surah Al-Anbiya 32. Al-Anbiya 32, Ali bin Abi Talib baca, dan dia nak terangkan as-saqfil marfu' tu, dia baca pula ayat 32 surah Al-Anbiya. Dia kata waja'alnas samaa saqfam mahfudha, dan kami jadikan langit atap yang melindungi, atap yang dilindungi. Wahum an ayatiha mu'ridun, dan mereka daripada bukti-buktinya mereka berpaling. Atap yang atas ni terpelihara, terjaga. Jadi dalam ayat surah Al-Anbiya tu sebut sama saqfan mahfudha. So, jadi dia Ali ambil ayat ini untuk tafsirkan ayat surah Tur tadi. Was-saqfir mahfudha. Apa atap yang diangkat? Ia adalah langit itu sendiri. Okey. Wa fassara Umar radhiyallahu anhu ta'ala, dan telah menafsirkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Takwir ayat ke-7. At-Takwir ayat ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat, dan bila jiwa-jiwa dipasangkan. Kalau kita buka dan terjemahan Quran yang ada, kita akan jumpa kebanyakan orang akan ambil maksud bila jiwa dipasangkan, yakni dipasangkan roh dengan jasad. Mana roh, jasad dah ada, roh dimasukkan balik. Kebanyakan orang tafsirkan wa idzan nufusu zuwijat dengan maksud dipasangkan, yakni dipasangkan dengan rohnya. Okey. Faqala, maka Umar berkata, ini tafsiran Quran yang Umar sendiri katakan, dia kata apa? Humar rajulani ya'malanil amala fayadkhulani bihil jannata. Ia adalah dua orang lelaki yang beramal satu amalan, iaitu yang serupa, lalu mereka dua masuk syurga dengan amalan tersebut. Sebab dia kata apa? Waqala, dan Umar baca firman Allah Ta'ala dan surah As-Saffat ayat 22. As-Saffat 22, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Himpunkanlah orang-orang yang zalim dan apa? Pasangan-pasangan mereka. Okay, kat sini orang kata ingat pasangan tu isteri, tak. Orang yang serupa dengan mereka. So kalau kita buka balik dalam surah Zumar contohnya kan, memang semua orang yang masuk syurga atau neraka sebenarnya dia akan masuk ikut pasangan masing-masing. Kan Nabi ceritakan bahawa syurga ni dia ada pintu-pintu ikut amalan masing-masing. Orang yang rajin solat, ada pintu solat. Orang rajin puasa, pintu Rayyan nama dia. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Tapi ingat benda-benda tersebut amalan sunat tambahan. Kalau yang wajib kita serupa. Tapi orang yang beramal, contoh macam ahli puasa, pintu Rayyan tu untuk orang puasa sunat. Ada orang kata macam baca Ramadan, ni untuk kita lah ni. Tak. Itu untuk orang yang puasa sunat. Untuk nama gelaran ahli puasa ni banyak puasa. Macam bila ahli solat, banyak solat sunat. Bukan solat fardu. Sebab tu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, semua orang panggil dengan pintu masing-masing. Ada tak orang dipanggil daripada semua pintu? Nabi kata, aku harap engkau lah orangnya. Sebab apa? Sebab dalam riwayat yang lain datang kan, Nabi pernah tanya, siapa solat sunat hari ni? Umar angkat, Abu Bakar angkat tangan. Siapa sedekah hari ni? Abu Bakar angkat tangan. Siapa sekian? Kena angkat tangan semua. Dan Nabi kata, aku harap engkau lah orangnya. Mana berpadanan dengan amal sunat tadi. Terkadang benda macam ni yang kita peringatkan balik lah. Kita kena masing-masing, ini peringatan saya dan tuan-tuan sekalian lah, perempuan sekali, pilihlah amal soleh yang kita
boleh buat berterusan sampai mati. Kalau sekiranya orang tersebut dimaki oleh orang pun dia disuruh kata ini soim, ini soim. Memang kena bagi tahu lah. Kenapa tak bala bukan kan? Allahumma inni soim. Kan Nabi kata kalau orang maki kita, caci kita, fal yakul inni soim, inni soim. Aku berpuasa, aku berpuasa. Actually basically macam ni. Kadang-kadang kita patut rujuk pada ayat Quran yang menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Mana nikmat Allah Ta'ala beri kita, boleh beribadat, kita boleh cerita. Tapi bukanlah cerita malam tadi alhamdulillah saya tahajud. Itu tak adalah. Kan benda yang kita tanya, orang tanya kita, jom makan, nak puasa. Cakaplah terus terang. Saya diam kan. Lepas tu macam nanti kan cakap nanti riak pula. Tidak cakap benda kerana riak tu pun salah sebenarnya. Oh, jangan ceritalah, media sosial tak ada. Elak lah, sama je. Benda tu ada apa? Ada seruan ataupun bentuk-bentuk yang rasa macam apa? Panggil apa? Humble, panggil apa? Bragging. Isteri saya panggil humble bragging. Mana belagak tapi dengan penuh rasa tawaduk. Dia panggil humble bragging. Dah itulah, tapi kena elak juga. Pasal kira ke sini, balik pada asas dia adalah kalau kita beramal, kalau boleh simpanlah banyak-banyak amal, hanya kita dengan Allah Ta'ala je tahu. Simpan banyak. Macam tajuk sedekah lah. Kan dalam hadis Nabi SAW, dalam ayat surah Al-Baqarah 264, yap. Kan dalam ayat apa, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kan surah Al-Baqarah ayat yang ke-271. Kan? Kalau kata in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu nyatakan sedekah kamu, alangkah baiknya. Tapi wa in tukhfuha. Tapi kalau kamu sembunyikan ia, wa tu'tuhal fuqara. Kamu beri pada orang fakir kan? Benda tu lagi besar sebenarnya. Kan pasal ayat berkenaan kan fa huwa khairul lakum. Ia lebih baik untuk kamu. Better lah. Kan? Bukan kalau kita ajak puasa okey. Mengajak orang macam tu besok nak puasa kan, hari Khamis, kita kata tuan-tuan sekalian bila banyakkan ibadat jom puasa esok, kita ajak, itu bagus. Adapun pada hari kita puasa orang tak puasa, kita bagi tahu kita puasa, itu elak sikit lah. Ala kulihal balik pada asal kan, kita kata kes ni ayat yang Umar tafsirkan zauj dekat situ, maksud dia berpasang-pasang, bukan pasang suami isteri, bukan pasang maksud dia apa roh dengan jasad, bukan. Tapi maksud dia adalah orang yang setara amal dengan seseorang tu. Sebab tu Nabi SAW katakan pintu rayyan, siapa masuk, ahli puasa masuk, bila dah masuk semua ahli puasa, ditutup pintu tu, tak ada siapa akan masuk dah. So memang dalam surah Az-Zumar pun kan, Allah Ta'ala katakan wasiqal ladina taqaw ilal jannati zumara. Dan akan dibawakan orang-orang yang bertakwa kan ke syurga ilal jannati zumara, dalam keadaan berombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, datang kat syurga nanti dibukakan pintunya, untuk maksud dia orang-orang tu datang berkumpulan. Macam juga orang masuk neraka. Kan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Kan dibawakan orang kafir tadi ke dalam neraka pun dalam keadaan zumar. Macam dalam surah apa, dalam surah Amma yatasaalun kan. Surah Naba. Kan ada kan kullama ulqiya fiha faujun, bila setiap kali dicampak dalam neraka ni satu kumpulan. Sa'alahum khazanatuha, akan bertanya kepada orang masuk neraka yang grup tadi, penjaga neraka tanya, alam ya'tikum nadhir, tak pernah datang kepada kamu pemberi peringatan. So basically memang itu maksud Umar tadi betul. Kalau kita lihat balik, maksud dia kata apa, wa idzan nufus zuwijat, bila setiap jiwa tu dipasang-pasangkan, jadi dengan orang yang setara amal dengannya. Sebab tu ini siapa yang suka opa-opa kan, apa yang apa K-pop kan. K-pop, okay, dengar
Pasal kalau jaga-jaga tengok-tengok muka kan, asli Korea. Orang mati lah. Pasal orang tu, siapa dibangkitkan dia dengan orang setara amal dengan dia. Kalau dia kata yang setara amal tu kan Korea, masalah. Kafir ikut mati ni, tengok muka. Ni opa tu opa sikit kan. Jaga-jaga sikit. Sebab tu kita kata, macam Nabi sebutkan lah. Kan, ma'an ma'ahababta, fi dunia wal akhirat. Engkau bersama orang yang kau sayang, dunia dan akhirat. Itu satu poin yang ada. Tapi dalam kes ayat ni, himpunan kita bersama orang setara amal dengan kita. Jadi Umar tafsirkan, dia tafsirkan ayat surat At-Takwir, wa idzan nufus zuwijat, bila jiwa dipasang-pasangkan, dengan apa? Dia kata ini adalah dua lelaki yang amal dengan amalan, dan mereka masuk syurga dengan amalan tersebut. Masuk bersama-sama syurga dengan amalan yang sama. Okey. Lepas tu dibacakan ayat surah As-Saffat 22, usyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Himpunkanlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka, orang yang setara amal dengan mereka. Ai qala darabahum. Darabahum maksud dia adrabahum, maksud orang yang serupa macam mereka. Semisal dengan mereka. Ini tafsiran Umar. So jadi dekat sini apa yang Ali bin Abi Talib sebut ataupun Umar sebut ialah tafsir Quran lah. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Banyak lagi sebenarnya macam ni yang kita lihat, macam mana Ibn Abbas sendiri kadang dalam persoalan tertentu, dalam tajuk ni, macam Jabir bin Abdullah ada. Kalau kita lihat dalam Quran Karim banyak datang tafsiran para sahabat Quran dengan Quran. Tapi faham pada asasnya ini ijtihad mereka. Unless mereka kata Nabi sabda, baru jadi tafsir Nabawi. Jika tidak, ia adalah ijtihad mereka. Boleh jadi silap, boleh jadi betul, tak ada masalah. Tapi dia pasti lebih benar berbanding orang yang bukan sahabat. Pasti lebih benar. Okey, baik. Kedua, as-sunnatun nabawiyah tu. Sumber kedua untuk para sahabat menafsir Quran adalah sunnah nabawi. Afada sahabatu minas sunnati nabawiyyati fi tafsirihimul Qur'ana. Mendapat faedah para sahabat daripada sunnah nabawi dalam pentafsiran mereka terhadap Quran. Wa hum fi ba'dil ahyani, dan mereka pada sebahagian keadaan, sebahagian waktu, yarwuna ma wasalahum, mereka riwayatkan apa sampai kepada mereka, au sami'uhu min tafsirin Nabi SAW Al-Qur'ana, apa sampai mereka atau mereka dengar ia daripada tafsiran Nabi SAW akan Al-Quran. Wa fi ahyanin ukhra yadhkurunahu duna isnadi ila Rasulillah SAW, dan pada keadaan yang lain mereka sebut tafsiran tadi tapi tanpa sandar kepada Rasulullah SAW. Dia cerita macam tu je. Wa hadha yadullu ala i'timadihim sunnatan nabawiyyata wa illam yanussu ala rafi'i. Ini menunjukkan kepada sandaran mereka pada sunnah nabawi, sekalipun mereka tak sebutkan dia kata Nabi sabda. Sekalipun tak sebut, tak rafa' kepada Nabi pun, maksud dia sebenarnya masih dekat situ. Balik pada asal, macam kita kata, para sahabat Nabi jauh daripada perangai buat benda Nabi tak ajar. Itu basic. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak tahu benda tu sunnah atau bid'ah, tengok sahabat buat tak. Orang yang cuba nak masukkan juga, tajuk berbeza tapi dia cuba masukkan juga. Contoh macam dia nak zikir menari. Nabi ajar zikir menari, para sahabat menari ke zikir, tak ada pun. Tapi dia kata, tapi kan Ja'far tengah terlompat-lompat bila Nabi kata anta minni wa ana minka. Apa kaitan dengan zikir menari? Tak ada kaitan pun. Makanya macam la ilaha illallah, bukan macam tu pun. Bahkan dia tergembira kerana Nabi puji dia, walaupun riwayat itu tak sahih. Kalau sahih sekalipun, dia bukan menjadi dalil untuk zikir menari. Faham tak? Jadi benda tu kadang-kadang saya perhatikan banyak orang, dia tajuk sini dibantai kat sini, dibawa. Kalau ini boleh lah. Ini boleh lah, kan? Ini benda yang sangat salah lah. Cara pendalilan yang tak betul. Kita ambil dalil luar untuk bincang tentang berkenaan satu perkara. Kita ambil dalil lain, sandarkan pada benda, tak ada kaitan pun dengan tajuk ni. Tak ada kaitan. Apa yang dibuat, kena jaga sikit. Okey. Wa min amsilati dzalika, di antara contoh itu adalah tafsir Ibn Abbasin, tafsir Ibn Abbas li qaulihi ta'ala. Tafsir Ibn Abbas bagi firman Allah Taala surah Qaf ayat 30. Ini kontroversial sikit. Kalau sebutkan tapi tak baca tak boleh kan, kita kena baca semua. Okey. Dan tafsir Ibn Abbas dalam tentang firman Allah Taala surah Qaf ayat 30. Allah Taala firmankan, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Kan? Hari di mana kami kata pada Jahannam, Allah Taala akan kata pada neraka, adakah engkau telah penuh? Dan neraka kata, hal mim mazid, ada tambahan ke? Sebab neraka ni pada sudut yang Nabi terangkan dalam hadis yang lain, kan, bahawa dasarnya tak sampai kalau ada yang orang dicampakkan dalam neraka,
70 tahun tak sampai dasar lagi. Kan macam Nabi kata tentang orang yang berkata-kata kalimah yang tak redha kan. Inna rajula, seseorang lelaki itu la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah, pasti berkata-kata dengan kalimah yang dari kemurkaan Allah Taala. La yulqi bihi bala, yang dia tak hirau dengan kata-kata tersebut. Yahwi biha, dia menjunam dengan sebab kata-kata tadi. Fi nari jahannam, dan neraka jahannam 70 kharifah, 70 tahun. Ni kan saya katakan, ni 3 saat. Bayangkan 70 tahun tak sampai dasar. Besarlah. Neraka tu besar. Okey. Sekarang ni apa yang dibincang ni adalah tunjukkan walaupun neraka besar, Allah Maha besar. Itu tajuk asal. Okey, dia kata apa? Qala fihi, berkata Ibn Abbas padanya, fawadha'a qadamahu, maka Allah Taala akan letakkan kakinya, qadamnya, faqalat hina wadha'a qadamahu fi qadin. Ketika itu neraka akan kata, ketika Allah letakkan kakinya ke dalam neraka, qadin, penuh, cukup dah, penuh dah. Fa Ibn Abbas dalam ini menafsirkan fassara hadhil ayata, ditafsirkan ayat ni bima ja'anin nabi, yang apa datang dari Nabi SAW, wa illam yusnidhu bi mubasyaratan ilaihi, sekalipun Ibn Abbas tak sandarkan ia kepada Nabi secara langsung. Dia banyak benda sebenarnya para sahabat buat macam ni, tapi dia kata wa hadha ya'ti ghaliban fi ma la majala lil aqli fi, dan ini kebiasaan datang pada apa yang tiada ruang untuk akal padanya. Baik, Ibn Abbas mana boleh nak reka-reka kata-kata tadi. Dan hadis ini sebenarnya, kata-kata ini sebenarnya marfu' kepada Nabi SAW. Okay? Cuma pada riwayat yang lain. Cuma dalam asas ni Ibn Abbas kata apa yang berlaku hari kiamat nanti bila neraka dikata padanya adakah kau telah penuh, maka bila dia kata adakah tambahan, maka orang pijak dalam neraka. Dan neraka ketika tu kata penuh, dah penuh dah. Nak ceritakan hadis ini bukan nak menjisimkan Allah Taala, tapi untuk mengatakan bahawa walau neraka tu 70 tahun dasar tak sampai lagi, apa masuk tak sampai, tapi bila diletakkan Allah Taala akan zatnya yang maha agung, maka hanya sebelah kaki saja dah neraka dah kata cukup, penuh. Besarnya Allah Taala berbanding neraka, tak ada bandingan sebenarnya. Itu maksud asal riwayat ini. Cuma kalau kita bacakan ni pada orang, walaupun Ibn Abbas cakap dah, dia kata ni ada takwilan ni. Dia kata takwil lagi lah. Balik pada asal neraka kan, dia tanya dah penuh ke? Penuh tu cakap apa? Penuh lah. Lepas tu bila kata sampai dia kata dah cukup kan, maksud dia penuh, maksud penuh lah. Mana nak katakan maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi neraka. So walau besar pun neraka, hebatnya neraka ni punya saiz, tapi tak akan menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud riwayat ini. Hadis sahih. Riwayat ini pun sahih daripada Ibn Abbas. Ni problem sebenarnya bagi golongan yang suka mentakwilkan atau suka lari kepada majas dan sebagainya. Diorang tak ada sandaran daripada para sahabat. Itu problem dia. Kalau nak cerita para sahabat tak buat kerja macam tu. Takkan alihkan maksud. Diorang tahu maksud tapi tak tahu cara. Itu je. Faham maksud? Ya, faham maksud. Macam kita bincang lah, Allah di atas. Di atas lah. Lepas tu kenapa bila bincang berkenaan dengan tajuk amalan kita disalin, naik atas lah. Nak gimana lagi? Malaikat lepas salin amal kita, adu pada Allah Ta'ala ke mana? Ke atas lah. Takkan nak kata ni Isra' Mi'raj Nabi ke dekat rumah awak? Mana dia? Atas jugalah. Itu basic yang kena faham. Mana diorang tahu, tapi macam mana nak cerita dia tak tahu. Pasal kita dalam kaedah ahli sunnah adalah kita tahu kalimah, tak tahu cara. You know the word, you don't know how. So Allah Ta'ala tak ada contoh. Itu asas dia. Tapi faham maksud, fahamlah maksud, takkan tak faham pula. Tak faham. Tak faham. Mana boleh kita tak faham? Takkan para sahabat baca Quran dan tak faham. Nak kata kena datang ahli kalam berbincang baru kita faham kalimah tadi. Takkan kot. Sebab ilmu kalam datang kemudian. Bukannya daripada para sahabat. Itu basic yang kena jaga sikit. Okay, jadi contoh lain kalau kita lihat selain itu macam hadis 4999 4699 kot. Tentang qadar. Kan kita hadis Ibnu Dailami. Sekejap. Dalam Sunan Abi Daud. Okey. Hadis nombor 4699 Sunan Abu Daud, kan, Ibnu Dailami, seorang tabi'in, jumpa Ubay bin Ka'ab. Dia tanya soalan tentang qadar. Ni tengok kan macam mana para sahabat Nabi, kadang dia tak cerita dari Nabi, tapi benda tu daripada Nabi. Dan tahu ada riwayat daripada sahabat yang keempat baru dapat tahu. Cerita dia, Ibnu Dailami ni jumpa Ubay bin Ka'ab. Dia kata, aku rasa something tentang qadar. Yang maksud dia kadang-kadang fikir qadar ni kan, kalau dah ditentukan kita beramal, buat apa?
Dan kalau kita beramal pula dah ditentukan kenapa kita masuk neraka. Kadang ada orang terfikir macam tu. Jadi ketika tu bila dia tanya Ubay bin Ka'ab, dia kata ceritakanlah kepada aku satu perkara yang kalau aku dengar tadi hilang perasaannya dalam hati aku. Lalu Ubay bin Ka'ab pun cakap, dia kata law anna Allah adzaba ahla samawatihi, kalau Taala mengazab penduduk seluruh langit dia, wa ahla ardi, penduduk bumi dia, adzabahum wa laysa bizalimin lahum, dia akan azab mereka dan dia tak zalim pada mereka pun. Maksudnya tiba-tiba Allah Taala azab semua, dia tak ada zalim. Sebab nak tahukan kita bahawa Allah Ta'ala memiliki makhluknya, dia nak buat apa dia buat. Tak ada siapa boleh mengungkit atau mengkomentar tak setuju dengan perbuatan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Ini asas pertama. Kalau dia tiba-tiba adzabahum wa huwa laysa bidzalimin lahum, wa laysa bidzalimin lahum, dia akan azab mereka dan dia tak zalim pada mereka pun. Kemudian walau rahimahum, kalau dia belas kasihan pada mereka pula, kata Ubay, kanat rahmatu adalah rahmat Allah Ta'ala untuk makhluk-makhluk tadi, khairun min amalihim, khairun lahum min amalihim, lebih baik untuk mereka banding amalan mereka buat. Pasal jelas balik pada asal amalan kita buat apa sekalipun, sebenarnya rahmat Allah Ta'ala lagi besar. Macam kita datang, katakanlah kita kata saya datang belajar tiap-tiap hari, tapi nak belajar kena sihat, kena akal sihat, badan sihat. Kalau awak gila tak adalah belajar, atau awak sakit, nak keluar belajar je sakit perut, nak belajar sakit perut, mana nak belajarnya? Nak keluar belajar aja hujan. Nak keluar belajar aja hujan. Faham tak? Jadi basic dia, benda ni rahmat Allah Ta'ala lagi baik banding amalan kita. Sebab amalan kita buat tu modal Allah Ta'ala bagilah. Kemudian dia masuk pada qadar. Dia kata walau anfaqta misla uhudin dhahaba fi sabilillah, kalau engkau infakkan sebesar bukit Uhud emas di jalan Allah Ta'ala, ma qabilahu Allah mink, Allah Ta'ala akan terima infak engkau tu, hatta tu'mina bil qadar, sampai kau beriman qadar. Lepas tu dia terangkan detail maksud Ibn Qadar tadi, wa ta'lama, dan kau tahu, annama asabaka, apa timpa engkau, lam yakun liyukhti'uk, takkan terlepas daripada engkau. Jadi kalau kita katakanlah accident hari ni kan, kita takkan kata kalau aku tak keluar, tak, mesti kena, takkan boleh lari. Engkau tahu macam tu, kalau kena, maksud dia memang Allah Ta'ala tentukan. Kita ada macam, engkau dah tak kunci pintu, engkau dah, ayat tak boleh keluar, tidak boleh keluar. Wa ma akhta'aka wa anna ma akhta'aka, dan apa terlepas dari engkau, lam yakun liyusibuk, takkan kena pada engkau. Uish, sikit lagi kau tidak tadi, ish. Dia patutlah keluar laut. Kalau keluar cepat 5 minit tadi, uish, runtuh jabatan tu, ish, kan. Sebenarnya tak lepas tu memang tak bagi, kena lah tu. Lepas tu tak apa lagi, ni pun berat dah kan. Macam kalau kita punya keluar rumah, kereta kita kena langgar, kan, jiran langgar. Lepas tu dia cakap apa? Nak marah ni, tapi macam dah kita faham tadi kan, apa kena takkan terlepas, apa terlepas takkan kena. Orang perempuan macam cawan ke, set pinggan ke, anak pegang-pegang pecah. Kan, kan, tak ada dah model ni. Contohnya kan. Benda tu balik pada asal. Okay, kalau kita faham tadi, kita kena tahan mulut kita. Jangan cakap benda bukan. Lepas tu, itu dah berat dah. Lepas tu, Ubay tambah lagi. Walau mutta'ala ghairi dhalika, dakhaltan nar. Kalau kau masuk, kau mati bukan macam tu perasaan kau, kau masuk neraka. Berat kan? Okey. Ibn Dailami, dia dengar, dia tak puas hati. Dia tanya Ibn Mas'ud soalan yang sama, dapat jawapan yang sama. Dia tak puas hati lagi. Dia tanya pula dengan Huzaifah bin Yaman, dapat jawapan yang sama. Soalan sama, jawapan yang sama. Tapi semua mereka ni 3 orang tadi, Ubay, Ibn Mas'ud dan Huzaifah, cakap macam tu tapi tak sebut Nabi. Last kali jumpa dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam tu. Oh, dia diam. Baru Ibn Dailami kunci mulut, diam. Mana dia tanya seorang, maksud dia 3 orang ni tadi tak cerita pun Nabi kata. Tapi memang benda tu Nabi yang kata. Cuma yang seorang ni cakap. So bagi sebenarnya para sahabat memang terbiasa kadang-kadang ceritakan benda-benda sedemikian. Kadang-kadang tak kata pun Nabi sabda. Sebab apa? Sebab benda tersebut mereka memang anak murid Nabi SAW. Dan Nabi memang dalam Quran sendiri pun dah ada arahan untuk ikut mereka kan. Kerana ayat 100 surah At-Taubah kan. Wasabiqunal awwalun, orang mula-mula yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa ikut mereka dengan baik. Apa jaminan Allah Ta'ala? Mana sahabat muhajirin awal, ansar awal, dan siapa ikut golongan ni dengan baik. Jaminan Allah Ta'ala, radiyallahu anhum,
wa radu an. Ini jaminan paling besar. Lepas tu para sahabat Nabi kedudukan mereka macam tu. Lepas tu diorang kadang-kadang memang tak perlu. Kadang-kadang dia tak sebut Nabi, tapi kita tahu dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kes yang Ibn Abbas tadi kan, yang kita kata kalau baca ni kepada geng-geng apa yang ikut Mu'tazilah dan sebagainya kan, yang ikut ahli kalam, memang jadi gila. Oh, dia menjisimkan Tuhan. Okay, baik. Wallahu a'lam. Baik. Okey. Ni kebiasaan yang berlaku pada para sahabat. Baik. Pesan mati ke? Okey. Okey, seterusnya. Ketiga. Kita ada 5 kan? Banyak ni. Tak habis kan? Okey. Okay, ambil satu lagi bahasa Arab. Baik, ketiga al-lughatul arabiyyah tu, sumber para sahabat adalah bahasa Arab. Okey, kenapa? Nazal al-Qur'anu bil lughatil arabi. Telah turun Quran dengan bahasa Arab. Wahya lughatus sahabati radhiyallahu anhum, dan dia adalah bahasa para sahabat radhiyallahu anhum. Walidha, okey? Dia kata walidha, kerana ini walidha ya. Okey, walidha, kerana ini fahmun, mana kefahaman para sahabat tu, qad fahimul khitabal ilahi, mereka telah faham ucapan ilahi. Memang para sahabat faham kefahaman ucapan ilahi. Sebab tu kalau kita lihat dulu, kalau kita kata para sahabat Nabi SAW, diorang tak bincang alladina tu apa, huwa tu apa, kan, ala tu apa, dia tak bincang. Sebab bagi diorang benda tu jelas, tak ada perlukan kepada di pendetailan. Okey, dia kata walidha fahmun qad fahimu al-khitab al-ilahi, kerana itu ia adalah kefahaman, bahasa ni adalah kefahaman mereka
Ni dia kata apa? Kenapa kejap ana, kejap nahnu? Saya kata orang Arab tak sibuk, abang sibuk apa? Dia tak faham tau. Mula saya kata yang tu, dia tak faham. Inna nahnu kan. Allah Ta'ala kata kami kan. Tapi Allah Ta'ala satu. Kenapa kata kami, dia kata yang tu. Dia cakap dengan saya, dia macam nak, kenapa kami? Dia kata, macam banyak kan. Tapi kata Allah satu ni macam mana ni? Saya kata kalau Arab tak sibuk, apa sibuk apa? Mula tak faham. Saya kata kalau benda ni kekeliruan sejak turunnya Al-Quran, orang musyrikin akan pakai. Jumpa Nabi, dia kata, hey Muhammad, kau kata kul huwallahu ahad. Kau kata Allah Ta'ala tu satu kan? Macam dalam surah Sad kan? Kan? Dia kata, apa, wa'ajibu, dia kata, dalam surah Sad, dia kata apa? Ini, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia Muhammad nak jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak tu satu Tuhan saja? Ayat kelima. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Ini adalah benda ajaib. Tapi kalau kita lihat balik, ayat yang gunakan kalimah nahnu ni, orang Arab Quraisy dengar. If they don't ask, maksud dia apa? Di sisi mereka jelas. Nahnu tu tak ada macam, nahnu ramai ke? Kalau ramai, Muhammad tipu ni. Betul tak? Kalau diorang tak cakap, yang kita sibuk cakap macam tu, kenapa? Tapi banyak orang-orang yang kita panggil apa, tak terpelajar dalam bahasa Arab. Yang tak terpelajar lah, memang sungguh pun. Level tak ada, bukan kosong, level tak ada. Tak ada level. Kosong tu ada lagi. Ada level kosong kan. Level zero. Tak ada level pun. Dia boleh cakap macam tu. Saya cerita saya jumpa sendiri orang cakap macam ni. Dia tanya, dia kata, kenapa nahnu? Saya kata, yang apa sibuk apa? Sebab apa? Arab tak sibuk, yang apa sibuk apa? Sebab ini tafsiran yang diterangkan oleh para sahabat. Macam tadilah, hadha, dhalika, hadha tu. Orang tak pernah keliru. Yang keliru ni orang ajam. Dia macam, dzalikal kitab. Quran kata kitab itu. Dia pun cari kitab mana. Dia tak kata kitab ini. Dia kata kitab itu. Muncullah ajaran sesat. Simple je. Sebab kerana apa? Cuba kononnya memahirkan diri dalam bahasa-bahasa Al-Quran yang awak tak nak ikut para sahabat punya tafsiran. Sebab tafsiran bahasa Arab ni, memang para sahabat, macam Ibn Abbas ketika dia kata, dzalikal kitab, dia kata apa? Ai hadzal kitab. Kalau buka dalam tafsir Ibn Katsir dia sebut macam tu. Pada mukadimah tunjuk jugalah, tak tunjukkan nanti dia ingat tak nilak. Sekejap. Saya tunjukkan Sikit-sikit lagi. Balik-balik, kita balik mana insya-Allah. Bukan tak balik, insya-Allah kita balik. Okey, sekejap Mukaddimah. Al-Baqarah, bla bla bla, ya. Fatihah, isti'adzah, sebab benda ni terang-terangan tau. Ayat ni, tengok ayat kedua. Kita tengok. Yang saya tunjukkan. Okey. Tengok besar-besar. Supaya nampak sikit. Ambil kau. Kau tak nampak dia tu. Okey. Dia kata apa? Qala Ibn Abbas, dzalikal kitabu la raiba fi. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, dzalikal kitab ai hadzal kitab. Kitab ini. Ini tafsiran dengan bahasa lah ni. Wa kadza qala Mujahid. Demikian dikatakan oleh Mujahid bin Jabr, anak Ibn Abbas, Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair. Anna dzalika bermakna hadza. Zalika tu maksud dia hadza. So selesai masalah kalau untuk belajar tafsir. Yang buka zalika, tapi cikgu bahasa Arab saya kata zalika itu. Kan ini ustaz kata ini macam mana ni itu kan, this and that, this ke that, this ke that kan. This ke that kan. Dia masalah kan. Dia kata tengok sekarang ni apa Ibn Katsir terangkan, wal arabu tuqaridu baina hadaini ismai isyarati. Dan orang Arab memang meminjam-minjamkan di antara dua isim isyarah ini. Mana zalika tempat hadha tempat zalika. Fa yastamiluna, maka mereka menggunakan kullan minhuma, setiap satu daripada hadha atau zalika tadi, makanal akhari, maka kedudukan satu lagi. Mana zalika pada tempat hadha pada tempat zalika, wa hadha ma'rufun fi kalamihim. Dan ini sedia diketahui daripada kata-kata mereka. So tak ada kekeliruan sebenarnya. Yang orang cari kitab luar ni masalah. Serius, memang saya bukan ni. Kita nak kadang sembang orang ni nak kata dia gila pun payah kan. Pasal dia rasa dia pandai. Actually yang saya jumpa tu dia computer programmer. Memang pandai kot. Kerja IBM. Pandai lah kot.
Kot lah kan, mana tahu. Kadang-kadang pandai gila pun ada, pandai tapi gila. Jadi maksud dia kalau ikutkan situ memang pandai, tapi kepandaian tadi dirasakan dia overpower, dia boleh tahu. Last sekali dia lupa kaedah asal, macam para sahabat menafsirkan Quran, bahasa Arab itu menjadi sumber utama mereka juga. Selepas daripada Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan bahasa Arab. Alhamdulillah kita berhenti sini okey. Baik, kita insya-Allah nanti sambung. Ada ahli kitab, kemudian ada faham ijtihad ijtihad. Nanti kita bincang kemudian insya-Allah yang tu. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Nanti lain kali kita bincang lagi. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tutup aircon, pop 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 pop. Maksud dia balik. Tak bukan. Abu Talha tutup aircon suruh balik.